Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Pahang 18 September 2021 bersama saya Janah Kamaruzaman. Pahang sudah bersedia menerima pelancong di 5 buah lokasi pelancongan popular di negeri ini. Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang, Datuk Seri Dr. Salehuddin Ishak berkata, 5 lokasi tersebut ialah Bukit Fraser, Pulau Tioman, Taman Negara, Cameron Highlands dan Genting Highlands. Kita dah bersedia. Kita sudah bersedia. Fraser Shield 100% vaksin. Cameron Highlands sudah close to 80%, yang paling tinggi di Pahang. Dah melebihi target nasional dah, Cameron Highlands. Tioman 100%, 101 tu, lebih sikit kan? Lebih sikit. Tembeling sudah 100%, Taman Negara. Jadi at any time, kalau katakan pagi ni keluar SOP, petang ni kita dah boleh jalan dah. Memang tak ada isu. Pahang tak ada. Menanti green light daripada Menteri Motek. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas melawat pusat program vaksinasi Movac Outreach di Sungai Puteri hari ini. Hadir sama Pengerusi Jawatan Kuasa Sumber Manusia, Belia, Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Pahang, Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Johari Haji Hussein, Yang Berhormat Pegawai Keuangan Negeri Pahang, Datuk Indra Nazri Abu Bakar serta Pegawai Daerah Rompin, Tuan Ahmad Nasim Datuk Haji Ahmad Siddiq. Dalam pada itu, beliau berkata Pahang sudah lama bersedia untuk membuka gelembung pelancongan. Kita seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Syakar, Menteri Esko Pelancongan, kita ever ready. Before Langkawi ready, kita dah ready lama dah. Bukan perkara baru, dan kita sebenarnya Pahang telah merekodkan vaksinasi 100% yang pertama di Malaysia sebenarnya, di Tioman. Ya, jadi satu lokaliti yang paling first time 100% di Malaysia datang di Tioman. Jadi dan Genting Highlands pun almost 100%. Jadi kita semua pusat pelancongan kita, Genting Highlands, Tioman, Taman Negara, Cameron Highlands dan Fraser Shield dah ready untuk dibuka pada bila-bila masa. Kerajaan negeri menetapkan 4 strategi tambahan bagi memastikan sasaran 100% vaksinasi di negeri ini berjaya dicapai. Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang, Datuk Seri Dr. Salehuddin Ishak berkata, strategi pertama ialah vaksin secara walk-in atau mobile menggunakan bas yang disediakan di tempat-tempat yang dirasakan sesuai. Yang kedua, seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar semalam, pada hari Isnin kita akan memulakan vaksinasi pelajar-pelajar sekolah. Jadi persiapan akhir sedang dibuat oleh tim kita, tim semua pihak, pendidikan, pelajaran, kesihatan, pimpinan tempatan. Kita pendekatannya ialah akan ditentukan sekolah mana akan menjadi PPV untuk sekolah. Jadi pelajar-pelajar dihubungi, dia akan pergi ke mana, jangan ada kebimbangan. Akan ditentukan sekolah mana, dan kita membahagikan 2 jenis pelajar. Satu pelajar yang tinggal di sekitar sesuatu kawasan lokaliti, satu lagi sekolah yang berasrama penuh. Dan kita juga tentukan di setiap daerah tu ada untuk pelajar-pelajar asrama penuh. Asrama penuh ni tak kira lah, bukan semestinya SBP pelajaran Kementerian Pelajaran. Kita ada asrama penuh MRSM, kita ada yang SMKA, kita ada asrama penuh SBPI, kita ada asrama penuh macam Ma'had Tahfiz. Ini kita kategorikan asrama penuh, dan tim kita sedang mengatur ke mana mereka ni akan divaksinasi dan mereka akan pergi ke situ. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas melawat pusat program vaksinasi Movac Outreach di Sungai Puteri hari ini.
Hadir sama Pengerusi Jawatan Kuasa Sumber Manusia, Belia, Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Johari Haji Hussein, Yang Berhormat Pegawai Keuangan Negeri Pahang, Datuk Indra Nazri Abu Bakar serta Pegawai Daerah Rompin, Tuan Ahmad Nasim Datuk Haji Ahmad Siddiq. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Salihuddin berkata pihaknya juga sedang merancang bagi membolehkan pelajar-pelajar yang bersekolah di Pahang tetapi tidak menetap di negeri ini untuk diberikan vaksin. Semua ini diaturkan secara terkoordinat di antara semua jabatan. Kita ada beberapa jenis kategori sekolah. Kita ada sekolah Kementerian Pelajaran. Kita ada sekolah di bawah kerajaan negeri. Kita ada sekolah di bawah MRSM, di bawah MARA. Kita ada sekolah di bawah swasta. Kita ada Mahat Tahfiz. Semua mereka ni kita aturkan supaya tersinkronis. Jadi yang penting saya minta semua pelajar-pelajar, ibu bapa tolong dapatkan maklumat daripada pelajar-pelajaran terdekat. Siapa yang confuse, jangan confuse. Sebab semua mereka ni dah diaturkan ke mana. Jadi kalau terkena di sekolah masing-masing tu kira nasib baiklah. Tapi kalau sekolah masing-masing itu bukan menjadi PPV, jangan bimbang, memang akan ditentukan sekolahnya. Dalam pada itu katanya, strategi ketiga turut bermula Isnin ini iaitu sasaran 100% vaksinasi ke atas orang asli menjelang penghujung tahun ini. Ini satu task yang besar. Kenapa? Kerana orang asli merupakan komuniti yang paling terdedah kepada COVID-19 dan kadar jangkitan di kalangan orang asli adalah lebih tinggi daripada kadar jangkitan bukan orang asli. Jadi perlu saya ingat semua pimpinan masyarakat, saya dah konsult dengan semua pimpinan orang asli. Katanya lagi, kerajaan negeri ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Tentera kerana menyediakan sokongan dan pasukan untuk pemvaksinan masyarakat orang asli. Beliau berkata strategi keempat akan dilancarkan beberapa hari lagi iaitu vaksinasi sepenuhnya kepada peneroka Felda. Kita dah membuat penilaian secara lebih kurang findingnya dan analisa. Terima kasih kepada Jabatan Kementerian JKN telah memberikan insight kepada kita, iaitu yang pertama sekali jangkitan tertinggi yang lebih tinggi daripada jangkitan negeri Pahang ialah orang asli, tapi kadar kematian yang tertinggi ialah di Felda. Jadi peneroka Felda mempunyai kadar kematian yang lebih tinggi daripada bukan peneroka Felda, penduduk kawasan Felda. Jadi kadar kematiannya amat tinggi. Hari Isnin saya akan berbincang pula dengan stakeholders peneroka Felda termasuk Yang Berhormat Ahli Esko, pihak ketiga-tiga pengurus wilayah dan juga pihak Felda, ibu pejabat. Saya rasa insya-Allah kita akan dapat satu tim yang mantap. Jadi 4 strategi ini saya rasa kalau berjaya kita dapat menyegerakan imunisasi negeri Pahang. Kita target bukan 80%, kita target 100%. Dan kita aim quite high. Majlis Bandaraya Kuantan MBK kini giat mempertingkatkan usaha penjagaan kebersihan di sekitar Bandar Kuantan bagi menarik kunjungan pelancong ke lokasi-lokasi menarik di bandaraya tersebut. Datuk Bandaraya MBK Yang Hormat Datuk Hamdan Hussein berkata, kerjasama pelbagai pihak sama ada pihak MBK bersama agensi kerajaan terlibat termasuklah penduduk setempat adalah amat penting bagi mewujudkan kesedaran bagi melahirkan masyarakat yang cintakan kebersihan. Saya menyeru kepada semua warga majlis bandaraya dan juga warga Kuantan, marilah sama-sama kita meningkatkan kebersihan di sekeliling perumahan kita, di sekeliling taman-taman kita dan keseluruhannya bandar kita. Dan kita harap usaha ini seterusnya akan mengekalkan kesihatan kita, keindahan dan juga untuk menjadikan bandaraya kita terus maju dan menjadi tumpuan kepada para pelancong di masa hadapan.
Beliau berkata demikian kepada Unit Komunikasi dan Media UKOM selepas program Hari Kebersihan Negara 2021 World Clean Up Day, Majlis Bandaraya Kuantan di Esplanade Tanjung Api, Kuantan pagi tadi. Turut hadir ialah Pengarah Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Kop Pahang Encik Syarudin Hamid, Alam Flora, Ahli Majlis MBK, Badan Bukan Kerajaan NGO Persatuan India Prihatin Pahang dan Ketua Kampung Tanjung Api. Pada program sama, Yang Hormat Datuk Hamdan turut melancarkan replika dinosaur sempena Hari Kebersihan Negara yang telah dihasilkan menggunakan 60 tayar terpakai seberat 2 tan. Pahang mencatatkan sebanyak 634 kes baru COVID-19 dengan daerah Temerloh mencatatkan kes tertinggi hari ini. Berdasarkan maklumat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang JKMP, Temerloh mencatatkan sebanyak 150 kes, diikuti Kuantan dengan 120 kes dan Bentong 117 kes. Manakala Cameron Highlands merekodkan sebanyak 54 kes, Rompin 47 kes, Pekan 39 kes, Lipis dengan 29 kes, Jerantut 24 kes, Bera dan Maran masing-masing mencatatkan 22 kes dan Raup 10 kes. Pada hari ini juga terdapat 4 kematian dicatatkan dan 1 kluster baru iaitu kluster Ulu Pareh di Bentong. Dalam pada itu, JKMP mengingatkan orang ramai supaya terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan meskipun telah lengkap menerima vaksin. Sentiasa mengamalkan kawalan kendiri dengan memakai pelitup muka secara betul, menjaga jarak fizikal 1 meter, kerap membasuh tangan dengan sabun dan air atau gunakan cecair pembasmi kuman dan segeralah ke klinik kesihatan berhampiran sekiranya anda bergejala. Jika rakyat di negeri ini mengekalkan disiplin dan patuhi SOP, maka rantaian COVID-19 pasti dapat diputuskan. Umpama mimpi, tetapi itulah yang diungkapkan seorang tukang kebun sekolah selepas terpilih menerima Rumah Rakyat Pahang RRP. Abdul Rahim Ibrahim dari Kampung Jalan Tegak berkata, impian untuk memiliki rumah sememangnya samar, apatah lagi dengan pendapatannya sebagai tukang kebun. Beliau dan isteri Puan Asia Muhammad Yatim berasa amat bersyukur dan gembira kerana akhirnya memiliki rumah sendiri. Itulah saya ucapkan terima kasih je lah. Maknanya kawan-kawan saya pun banyak macam tu. Dia apa nak buat rumah apa, rumah tak ada dia apa, kita gaji murah. Sekarang kos rumah macam mana? Memang banyak rumah nak buat pima apa semua tapi kita tak mampu. Sebab dia harga bukan 200,000. Dengan gaji kita 1,100 nak bayar. Macam mana nak buat rumah? Beliau berkata demikian ketika ditemui Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM di Pekan. Sementara itu, bapa kepada 4 orang anak ini turut menyokong usaha kerajaan negeri menambah kota rumah rakyat Pahang kepada rakyat yang benar-benar memerlukan di negeri ini. Saya ni Abdul Rahim bin Ibrahim mengucapkan terima kasih pada Menteri Besar Pahang telah memberi saya rumah. Terima kasih banyak, saya sangat bersyukur lah maknanya yang dia beri pada saya. Terima kasih belakalah pada Menteri Besar, pada gerangan dia maknanya apa ni, DO Datuk Najib. Terima kasih banyak. Saya ucapkan kepada dia banyak terima kasih. Saya sangat bersyukur maknanya rumah ni saya puas hati lah. Jemaah Masjid Atas Surau yang mempunyai gejala seperti demam, batuk dan selsema diminta supaya menjalani kuarantin di rumah dan tidak hadir ke Masjid Atas Surau bagi mengelakkan jangkitan kepada jemaah lain. Pegawai Agama Islam Daerah Lipis yang berbahagia Ustaz Muhammad Zainuddin Zakaria berkata, tindakan ini bagi memastikan keselamatan jemaah lain agar tidak dijangkiti wabak pandemik COVID-19 yang sedang menular ketika ini. Ia juga bertujuan mengelakkan daripada rumah ibadat tersebut ditutup pengoperasiannya kerana kerja-kerja sanitasi sekaligus menyebabkan jemaah lain juga tidak dapat melakukan ibadah seperti biasa. Sebab tu kita bimbang masjid-masjid kita ni kalaulah ada di kalangan jemaah yang bergejala, kita harapkan mereka faham sembahyanglah di rumah. Sembahyangnya tetap sah, sembahyangnya insya-Allah tetap diterima oleh Allah SWT. Beliau berkata demikian ketika ditemui Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM di Kuala Lipis.
Justru beliau berharap muslimin dan muslimat dapat memastikan keselamatan jemaah lain dengan memastikan pematuhan prosedur operasi standard SOP supaya pengoperasian rumah ibadah dapat dijalankan seperti biasa. Sekian Buletin Pahang bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Teruskan bersama Buletin Pahang bagi mendapatkan maklumat terkini di negeri Pahang. Assalamualaikum.